Assalamualaikum, selamat pagi Asia, salam sejahtera Malaysia. Kami ucapkan kepada anda dan macam biasa, kami sangat menghargai sokongan anda kerana biarpun kita terpaksa berdepan dengan suasana yang sedikit berbeza ekoran pandemik COVID-19 ini, kami tetap bersama dengan anda dalam Borak Tesipek. Saya Ghazali Zawawi. Saya Nurul Ismail. Dan saya Marzella Sigai. Jadi apa perasaan Gas dan Marzella tidak berada di set dan kita hanya bertemu di alam maya ni? Yelah sedikit sedih lah Marzella kan. Tapi tak apa. Betul. Sebab ini adalah antara inisiatif kita ataupun langkah kita, orang kata nak kurangkan risiko penularan COVID-19. Jadi kita terpaksa bersemuka secara alam maya ni. Tapi tak apa, sebab dalam Borak Tesipeng kali ini kami tetap membawakan kepada anda kandungan-kandungan menarik yang kami hidangkan kepada anda dari Isnin pula, dari Jumaat sampai Ahad. Jadi Marzella, apa antara topik yang Marzella nak borak hari ni? Okay, kan before ni kita ada bawa orang yang kumpul collect vintage toys. Jadi hari ni Zel nak bawakan atau bincangkan pasal topik orang yang suka kumpul Lego, kolektor Lego. Kau tahu ke kolektor Lego tu macam mana? Tahu, ini suka underestimate Gas kan? Gas main Lego tak? Waktu kecil-kecil dulu. Marzella main Lego tak masa kecil-kecil dulu? Of course, ada main. Kita main susun tu, tapi dia depend dengan orang lah. So ada Lego ni ada macam-macam jenis. Buah pizza Tapi minat. ada lipstick. Tapi orang kata orang yang main Lego ni dia orang sangat kreatif dan bijak. Betul. Dengar tu Marzella. Dan sebenarnya diorang ni main Lego sebab diorang nak distress, diorang nak meleraikan stres diorang. Kalau yang Nurul nak borak hari ni. Gas dan Marzella pernah tak makan kedai makan jusing di Kuching, Sarawak? Pernah lah. Kalau dia tak pernah makan kat Juseng tu, dia bukan orang Kuching. Betul tu. Dia sebuah kedai makan yang terkenal lah di... Jadi Gas, apa yang Gas nak borak hari ni Gas? Baik, kalau Nurul Baru sehari tak jumpa. Baru sehari tak jumpa, tak apa. Sebab tu Gas dia ni ada ciri kacang lupakan kulit sikit. Betul. Tak ada lah Gas. Gurau je. Biasalah dekat rumah kan ada banyak gangguan. Sebab itulah Nurul Juseng jadi Nurul. Okey. Kalau Nurul cerita pasal Juseng, menariknya Gas nak ceritakan kepada anda mengenai Petra Bridal, sebuah orang kata syarikat ataupun kumpulan yang mempunyai perkhidmatan perancangan perkahwinan. Jadi kita dah tahu macam mana dalam suasana pandemik ni mereka menghadapi cabaran berniaga semasa pandemik ni, sebab kadang-kadang ada pengantin, bakal pengantinnya dah beri diorang deposit dan disebabkan perkahwinan mereka dibatalkan, ada yang terpaksa nak minta balik deposit tu. Macam Marzella hari tu kahwin, dengar-dengar dia minta balik deposit RM10,000. Betul ke Marzella? Tak baik buat fitnah tau, dosa. Tapi tak apa, dah selamat pun berkahwin. Ya. Kalau korang nak ikuti kami lebih lanjut dalam Borak Tesipeng, jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar. Sebentar apa? Kita berehat. Kita kembali sebentar lagi. Ya Allah, susahnya dekat rumah ni. Okay, kita jumpa selepas ini. Kembali lagi dalam Borak Tesipeng. Macam tadilah antara topik yang kita nak borak hari ini adalah sebuah orang kata company ni yang melakukan perkhidmatan perancangan perkahwinan. Tapi sebelum tu mungkin Gas nak tanya dengan Marzell dahulu. Kalau Marzell Marzell sanggup tak nak tuntut balik deposit perkahwinan tu disebabkan perkahwinan tu terpaksa dibatalkan ekoran pandemik ni? Sebab masa COVID macam ni banyak benda tak dijangkakan berlaku. Deposit tu for me lah Zel akan simpan sebab Zel memang nak menggunakan perkhidmatan dia orang. Tapi tarikh tu mungkin akan ditundakan mungkin tahun depan. I think Zel tak akan ambil lah deposit tu.
Lepas tu nak dijadikan cerita, mereka ni menarik juga sebab mereka ni ada juga tarian dan bridal. So sedikit sebanyak menjadi kisah pertemuan pasangan suami isteri. Nak tahu lebih lanjut? Berkata kita saksikan di kisah ini. Saksikan. Saya Pabrik ataupun dipanggil Wang Arabi Omujak, daripada Petra Bridal. Saya pun isteri kepada Pak Bik, Yanti binti Ismail pun dari Petra Bridal. Perkhidmatan yang disediakan daripada pihak Petra Bridal adalah berbagai sebenarnya package untuk perkahwinan, iaitu andaman, jurugambar, pelaminan dan lain-lain lah. Dan termasuk wedding planner, sewaan busana pengantin, persembahan tarian pun ada sekali lah. Cabaran dalam norma baru ni, kita ada menerima satu cabaran yang lebih luas lah ataupun lebih besar, tetapi kita terpaksa mengikut keadaan. Dari contohnya package perkahwinan daripada harga yang tinggi kita akan rendahkan, jadi mengikut kehendak customer masing-masing lah. Contohnya kalau perkahwinan tu dia menggunakan hotel, hotel dia dapat digunakan hotel, sekarang dia berpindah ke rumah, jadi semua kos perbelanjaan adalah menurun semua. Pelanggan kami orang tu adalah sebab masa tu mengikut keadaan semasa, sebab kita bukan nak diminta kita lah, jadi kita kena give and take, so kita beri baliklah deposit, tapi kena ada service charge untuk company jual lah. Macam ni lah kami orang. Tapi untuk deposit sepenuhnya, contohnya kalau customer tersebut untuk menukarkan masa yang ditetapkan, deposit tidak akan dikembalikan kecuali menunggu tarikh yang tertentu telah ditentukan oleh pihak pengantin, kedua-dua pengantin tersebut. Dari segi tarian, saya cakap dari segi tarian lah. Kalau permintaan daripada customer kami, mereka mau ke contemporary ataupun traditional Sarawak. Kalau kita membuat pelamin tradisional, kita kena menggunakan songket, yang mana berkaitan dengan etnik ataupun konsep yang diminta. Begitu juga tarian. Kalau dia contemporary, maksudnya sudah dicampur gaulkan, dah digarapkan menjadi satu, maksudnya moden dan kontem. Itu lain. Pelamin dia pun berubah, tidak semestinya pelamin seakan-akan tradisional Sarawak. Memang kita mengikut rentak atau rangan rentak. Jadi kalau kos selalunya daripada bulan 3 dulu sampai sekarang, semua kos rendah. Kita terpaksa mengikut kos yang dikehendaki oleh customer. Memang nampak rendah lah. Jadi kita sih boleh nak mengikut exactly yang sebelum berlakunya kes yang terjadi dia. Kita terpaksa ikut. Terpaksa. Kenapa? Semua perbelanjaan pengantin, makan ke, catering ke, perbelanjaan lain, semua dikurangkan kos. Pihak kami terpaksa mengikut. Tetapi untuk membantu ataupun bertimbang rasa kepada customer, kami kena buat. Masa tu kita siapa tak hitung untung ke rugi, tapi kita terpaksa beri kerjasama juga dengan customer, even kami orang pun bridal, sebab kita kena beri ikut SOP juga lah. So timbang rasa sama-sama lah, sebab perkara tu bencana alam yang si diduga si pernah berlaku juga.
sebelum tu kan. Pihak kami amat memahami keadaan yang berlaku sebab untuk meneruskan perniagaan kita atau bisnes kita, kita kena memahami antara satu sama lain. Jadi keadaan ini bukan diminta oleh manusia tetapi dikurniakan oleh Tuhan. Tetapi ini adalah satu cabaran bagi pihak kami untuk meneruskan usaha kami, untuk meneruskan bisnes kami. Jangan fed up atau jangan berhenti, carilah cara lain, carilah bisnes lain untuk menampung yang kekosongan tersebut. Selama 1991, kita menubuhkan Petra Bridal ataupun Petra Enterprise, Petra Dancers secara menyeluruh. Kita amat berterima kasih ataupun berbanggalah sebab selama kami membuat bisnes ni kita tak ada apa-apa bantuan daripada pihak yang lain, cuma kita menggunakan keuangan kita sendiri. Jadi memang saya rasa bangga sendirilah because benda ini daripada titik peluh kita sendiri. Daripada kos yang rendah sehingga daripada kedai yang kecil sampai sekarang kita menyewa kedai yang baru untuk produk yang baru, untuk generasi yang baru. Memang dia akan berubah. Itu yang penting, kita dapat bertahan lebih 28 tahun macam tu. Pada mulanya saya bukan seorang yang minat benda ni. Sebenarnya saya seorang ahli sukan. Saya bermain hoki dan badminton sebenarnya. Tetapi di time saya belajar, saya tidak mau membasa untuk belajar di IKM Sarawak, mengambil bahagian jurusan perabot ataupun ukiran ataupun designer. Dari situ saya timbul minat untuk membuat satu produk ataupun benda yang boleh mendatangkan faedah, boleh dibisneskan. Dan isteri saya pun time tu dia bukan juru make up juga, tetapi seorang cikgu sandaran dan seorang penari. Time tu saya penari juga. Di situ kita pun jodoh dan dia belajar sedikit demi sedikit tentang juruandam. So sekarang jadi minat, boleh digabungkan menjadi satu dan boleh menjadi satu bisnes. Dugaan dan cabaran banyaklah sebenarnya. Cabaran tu kita nerima cabaran daripada sama bidang. Minat kita kena ambil positif lah benda tu, sebab banyak yang dah tumbuh tidak cendawan kata orang. Even dari rumah pun kita dapat pola. Macam kami, bagi kami orang yang menyewa bridal, macam nyewa tempat lah maksudnya. Kami orang kena usaha lebih lah. Ya aja, tapi kena servis ya, kena lebih. Kita kena beri kepuasan kepada customer. Even kita terpaksa memberi lebih lah daripada menerima sebenarnya. Dari situ juga dari segi perkhidmatan kepada customer, kami memang membagi kualiti kerjaan kami yang lebih untuk mereka puas hati dengan kerja-kerja yang telah diberi pihak kami. Jadi kami amat important tentang kualiti. Kualiti adalah satu yang boleh diingat sepanjang masa. Dia boleh bercakap dengan kawan-kawan untuk introduce menggunakan Petra Bridal. Jadi kita tak akan rugi. Kita bisnes, kita tidak boleh fikir kita rugi. Ada masa kita rugi, ada masa kita untung. Itu yang sebenarnya. Petra Dancers sebenarnya daripada 1991 sebenarnya. Daripada kita tak ada studio, kita praktis dekat bangunan Wisma rooftop bangunan bangunan Satok.
berhujan berangin, memang kami buat latihan dekat sana. Jadi jadi kata orang menumpang tempat orang. Jadi kita terfikir satu tarian ni ataupun pelajaran tarian ni boleh mendatangkan faedah kepada belia-belia sebenarnya, belia-belia dan untuk masyarakat yang berminat untuk belajar untuk menari. Ini boleh mencari keuangan sendiri, boleh mencari duit sendiri, okay, dengan menggunakan bakat yang telah ada. Sebab itu saya berfikir walaupun saya mempunyai bridal sendiri, tetapi kita lebih sama-sama titik beratkan kebudayaan, tarian, bridal dan lain-lain untuk menyatukan satu bumbung. Jadi menguatkan bisnes kita keluar ke tempat yang lain. Dia tidak bertempat di satu tempat saja. Itu. Sekarang kita ada assist. Dulu saya sendiri, memang saya sendiri because keadaan masa dan keadaan usia. Okay, so sekarang saya ada assist seorang perempuan dan seorang lelaki. Kalau saya pergi outstation, saya akan beri arahan untuk mereka mengajar di satu tempat, macam di studio ke, macam di office ke, macam permintaan swasta ke. Mereka boleh pergi untuk mengajar customer kami masing-masing. Kami pernah mewakili negara Malaysia di Brunei, di EGA, di Indonesia. Okay, kemudian kumpulan kami pernah mewakili Sarawak, membuat persembahan di luar juga. Dan kami pernah di-invite untuk di Sarawak, memang banyaklah untuk rancangan TV, rancangan hiburan minggu ini, rancangan pelbagai hiburan yang ada dianjurkan oleh rancangan TV Sarawak. Petra Dancers akan turun padang. Dan saya bukan saya sebagai pengurus untuk penari, tetapi saya sebagai pengurus artis untuk artis-artis membuat persembahan dari segi pakaian, dari segi make up dan lain-lain lah. Okey, bagi saya cabaran memang banyak, tetapi saya mengirakan untuk cabaran tentang tarian ni jangan kirakan cabaran. Okey, yang penting personality seseorang itu, dia kena kekalkan kualiti. Apabila kamu mengekalkan kualiti masing-masing, kita akan kekal. Dan kita boleh mendisiplinkan semua penari-penari kita ke arah satu tujuan yang boleh membantu mereka, bukan pihak saya saja. Saya membantu masyarakat belia untuk mengingatkan bahawa tarian-tarian di Sarawak boleh menjadi satu pelancongan ataupun cari kewangan untuk menambah keuntungan negara ataupun negeri ataupun persendirian. Itu yang penting sekali. Pesanan kami orang dah lain lah. Just usaha di atas kaki sendiri. Sit dengar apa yang komen negatif, go for positif. Bagi kami semua sahabat-sahabat yang sama bidang tu semua adalah kawan. Dan bagi saya dari bridal, kita kira dah 28 tahun. Saya tidak mengira saya yang paling lama di Sarawak. Tak, saya tak kira. Saya masih belajar. Saya masih mencari-cari apa yang boleh menarik perhatian kepada customer kita. Hari ke hari memang ada perubahan. Jadi dan dari segi persembahan tarian pun kita mencari, kita masih belajar, dan semua rakan-rakan seperjuangan dengan saya ataupun semua bridal yang tumbuh sekarang ni, itu adalah kawan. Jangan menjadi lawan. Lawan boleh lawan, tetapi cara baik. Okey, baik maksud saya kita belajar sama-sama untuk maju ke hadapan, bukan membunuh kawan masing-masing. Tak boleh. Kalau kita mau maju ke hadapan, kita kena usaha, kita kena tukar-tukar fikiran, pendapat dengan kawan-kawan lain untuk memajukan diri kita sendiri. Jangan sama sekali kita
berkecil hati kalau ditegur ataupun semua macam benda tu kita boleh buat, benda tu kita boleh buat, tetapi tidak menuju ke arah yang sebetulnya. Dan kalau kita nak panjangkan bisnes kita, jangan terlalu mengambil kesempatan. Okay, kesempatan maksud saya kita charge package terlalu mahal sehingga kita buat decoration ataupun pelamin yang tidak mampu ataupun setaraf harga yang dimohon oleh customer. Itu bahaya. Itu amat bahaya sekali. Sekali kita buat benda yang salah, orang akan cakap menyeluruh. Itu bahaya sekali. Kembali lagi dalam Borak Tesipek. Okey, macam kita tahu setiap orang ni ada minat tertentu. Ada orang suka kumpul perfume, ada orang suka kumpul baju bandel, ada orang suka kumpul kasut. Tapi hari ni Zen nak bawakan pasal topik suka kumpul Lego. Pasti semua orang tahu macam mana Lego tu. Gas tahu ke Lego tu? Gas minat ke kumpul Lego? Susun-susun. Nak tanya Mazir dulu, Mazir minat tak? Waktu kecil-kecil, waktu Zen masih kecil, Zen pernah main Lego. Zen memang suka kumpul Lego tu, tapi tak sampai dia menjadi satu hobi sampai nak jadikan Lego tu as one of a collection. Tu mainan masa kecil-kecil. So pandangan Gas, pandangan Nurul? Okey, jadi bagi Nurul, orang yang suka main Lego ataupun kumpul Lego ni, bila dah siap, ia memberi kepuasan kepada mereka. Lagi-lagi semasa PKP ni, ada banyak masa terluang. Apa salah kalau kita ambil Lego itu sebagai salah satu hobi yang bermanfaat. Betul tak, Gas? Betul. Betul. Mazela, kalau masa terluang, masa PB ni, dia asyik mengumpat orang je. Dia stop dia punya ni musuh dekat social media. Amboi, Gas. Apa kaitan dia dengan kumpul Lego ni? Mazela tak macam tu. Jadi Mazela, Okay. kita ada bingkisan apa Mazela? Lepas ni kita ada interview seorang kolektor Lego ni. So kita nak tahu jugalah pandangan dia, berapa lama dia dah kumpul Lego ni. So guys, jangan lupa untuk saksikan VT ni. Saksikan. Nama kami Muhammad Yasir Anas. Kami itu peminat Lego enthusiast. Hi, kami Izam Arif, also another Lego enthusiast. Kami suka kumpul set-set vintage. Okay, so ada yang dibuat kami untuk ditunjuk situ is some of the classic or vintage Lego sets that probably some you have seen or most of you never seen before lah. So yang kami nak tunjuk situ is like apa yang kita tangga di situ. Actually 70% of it is old sets yang berumur dalam 30 over years, dari zaman biak dulu, yang kami rebuild and then kami integrate dengan nak baru. Contoh paling senang kami tunjuk kita castle set. These two castles are actually two different sets dating back from 1984. This is Star Wars set. Nak tu is First Order Battle Cruiser, First Order Destroyer. Mun dalam officially it's titled First Order Destroyer, but actually it's a battle cruiser. And this is the Imperial Star Destroyer. Set tu dikeluarkan tahun 2014 until 2015. So it's a 1 year pun collection. Production is 1 year. Meaning to say that this set is already 6 years lah. 6 tahun. Set dikeluarkan lagi, and the retail price for this bilanya keluar is around 400, but now it costs 1,000 and 1,500 up to 2,000 depending on the reseller lah macam. Sebab you can get it from retail already. But this is 2017 set until 2019, but it costs like 900 ringgit. Newer than this lama lagi lah. Lama Datuk lagi.
set kiranya pieces is like at least is 1.2 thousand pieces. So biasanya kami nangga from there kami tahu this will take me around 1 week. 1 week. I spend 1 day 1 hour. I spend 1 day 1 hour for 1 week to complete semua tu. So sebab mungkin kita nangga macam it's nothing lah, but when you open it so macam biarlah. That's why it takes a lot of time lah. Because that's the magic of Lego. Magic Lego. Bukannya untuk kacak, tapi untuk dimain je. Oh. Kami nak minat Lego, dah 30 over years memang suka main Lego nak. When I got the first set je nak, then macam of course bila mula-mula pasang set lah, bila dapat Lego mula-mula, we macam apa Lego tu? What is this lah? We don't know. But over the years, then I try and I really start to appreciate what Lego can do for me, because Lego tu macam bila you pasang, when you put it really helps you to give you creativity, and also it lets you express your thing, because Lego is actually an art. Lego is an art, so it helps us to give. It helps me to express whatever I want with the Lego set. Not only if, for example, like this, right? I think I can easily do this as a ship if I want to. Just a normal ship. This is macam kapal terbang lah, macam the ship. But if I want to do a ship, yes, I can do. If I want to put a tire, it can be a car. Anything that you comes in mind, you can do it. So the way how do I focus doing this, because I really like it, and biasalah kita untuk kerja 9 to 5 dulu lah, 9 to 5 memang macam you stress. Lego helps me to help calm down, distress all thing. Macam you semua fikir pasal kerja lagi, malah Lego. Macam kami, now that I'm doing this full time, main lah, hari-hari kerja ambil main. So that's why I have much more time to focus on what we call restoration. Okay, right? Restoration dalam Lego tu not many people know, because selalunya orang fikir it's just all about building. But maybe I can share with you some of the things that yang kami pernah restore. Kami boleh tunjuk setelah. Okay, macam this vessel, macam Mek Madah ni umurnya over 30 over years. So because the time that I have, some time is needed for me to, let's say, macam batu tu nak, from this colour sampai siapa cabut. Okay, ya lah. From this colour, nukarnya jadi this colour. Nak ni ada proses lah, chemical proses. I did it by trial and error. Banyak kaji nangga apa solution dipakai, and then eksperimen lah. Ada juga lah Lego bricks yang terkorban, tapi kami si makin nak rare pun, kami makin yang murah-murah pun, kami nangga macam ni, kami nak restore, kami dapatkan balik ke colour yang asal. Okay, tapi it doesn't involve any sort of painting ke apa ke. It's just macam getting the right balance of colour through chemical reaction. Kami sedang use official Lego sets, mix and match. Ada yang dapat di replace sebab desainnya dah sedar lagi, kami ganti dengan brick style baru, ataupun kami cuba cari yang lama pun, and then bila kami dapat source kami ganti balik lah. I give you one example. Just now I just showed to one customer why is one of the world's rarest brick. Bukan maksudnya untuk ajak dia di dunia, tapi susah cari lah. Is this shape. Is this Lego brick yang shape-nya tu. Because Lego sedang ngeluar this shape and design anymore. So macam pada saya orang kita tu yang nak mula macam atap rumah ke castle ke Lego ke yang sendek, they will not use this. They use other style of building to come up with that design. There's also a magic of Lego lah.
Macam kami, Alhamdulillah dulu kerja lama kami ada involve a lot of travelling. Bila ada kesempatan macam pergi ada Lego stores yang official Lego stores or Legoland itself, pernah pergi Punangga. Alhamdulillah lah, I get to see, then ada chance nak beli lah. Tapi most of us right now, because Malaysia, not to say Lego is not popular, tapi extremity atau apa yang diminat orangnya berbeza lah. Macam ada orang minat Star Wars saja kah, ada orang minat yang Castle saja kah, ada orang minat semua. So not everything ada yang dijual di Malaysia tu. Kadang-kadang because nyasi available atau nya limited edition kah. So people will always go online lah. That's the next best thing. Sebelum tu kami just hobbyist. Macam mostly kami orang macam it's just like any other hobby. Kita beli, kita jual pun untuk generate income for the hobby. And then at the same time kita dapat share dengan kawan-kawan, main dengan kawan-kawan. You get experience macam bila kita share dengan orang yang jauh lebih tua dari kita, dah lama main dari kita, ataupun the younger generation lah. It's always a good bonding activity. Tapi lately because ada demand sikit lah, because benda hobi tu yang macam is one way to help people distress nak, yang macam stress especially this challenging times. Hobi like Lego building yang boleh generate income lah in a way lah. Okay, contohlah this is a normal 8x 4x2 brick lah. Design tu was patented in 1958. Sampai kini tu the same design. So dari tahun 1958 sampai kini tu, if you combine it, it's still the same. Nya dah beza dulu. But if you talk about before 1958, yes, nya ada beza. Banyak orang sih tahu, but Lego actually nya start off mula permainan yang dibolah daripada kayu. Kayu, ya. Macam pistol kayu, kuda kayu, patung kayu. Only that nya macam yes, bila when they started, they call this a building system lah, building block system, 1958 nya pun. So nya I think for until now nya dah beza gila. Even measurementnya yang pun specification semua ada ubah. Biasa ada macam tu kah? This is 30 over years lah. Masih lagi dapat dilekat. I think I can foresee the next 10 years or 20 years. Yes, Lego tu boleh jadi kita boleh pilih rumah tu pakai orang tinggal. Sebab boleh, I would like to add to that onto recent developments lah. Mestilah recent dah few years. Kita percaya sih ada kereta yang betul dibolah daripada blok Lego, dari engine sampai ke body kereta yang pun, and its functioning yang boleh ngembak orang, yang boleh just like a normal car. The only part yang siapa bola dari Lego blocks was the tire lah. Tire yang pakai tire biasa. Tapi chassis, suspension apa semua, ni semua bola dari Lego. Second thing, why I say it's good in the future is because the example is here for you to see. Kami tu integrate benda yang lama dengan baru dalam my building of this two castle. Tu sebenarnya old castle, tapi nya dah dimodify. Masih ada rupa yang waktu set yang lama, tapi ditambah kami dengan benda untuk new building and ada new parts dekatnya. That's why I say it's still there and is able to sustain. Especially time pandemic ke datang. Sebab just to share with you, dalam dunia Lego memang orang Lego almost honestly Lego almost went bankrupt in the year 2000. Tapi because nya tie in dengan toys macam movie macam Star Wars apa semua, nya pun sale shoot up. Okay, that was the first time sale-nya jadi berbilion-bilion sampai kini tu. And recently nya naik shoot up tinggi lagi is because kami orang terperangkap kat rumah, sedar apa nak bola, jumpa set lama. COVID, I think COVID really help. Bila COVID tu dah, Lego company makes 4.5 billion US dollar in profit. Even bagi kami dua, because kami dua selalu share macam apa nak di source, dibeli bola untuk customer, kirim pun semua nak. Kami orang notice the trend is on the up. Cuma kita
di luar tu tasik nangga lah. It's just that silently sebenarnya kami notice the Lego market is actually building up. For me, the satisfaction is the process of building it. Ya, situ lah. I feel that nya macam therapeutic for me. It's like therapeutic. Nya macam pasang. Oh, situ lah. Bila you pasang and then you complete it, you feel that you have achieved something because you complete something that you achieve something. Because okay, life macam kita macam kehidupan kita tu, nya our life macam hidup kita, kerja kita, nya macam kita sih pasti apa akan berlaku after apa kita nanti. But Lego, because kita tahu we know at the end nya akan siap. It's like macam at the end nya siap, complete. But that for me is like that building process that really helps me distress from the outside world lah macam mana. There's a saying, to that I think Yasir and I wholeheartedly agree that nya memang addictive, tapi bagi kami lah, I always say is addictive yang ke arah yang bagus. Because I give you an example. Macam orang selalu ada nak mengoyo nak ajar orang nak you selalu belinya ikan. Nya just tahu beli ikannya nak, tapi menyoyo ajar yang airnya sentiasa akan tahu cara mengair. Okay. How to put that into this perspective is like macam kita belanja, kita beli brick saja, okay. And sentiasa beli brick saja. Ada sikit time yang akan jadi kreatif. Ianya boleh apa aja nya mau daripada Lego. Kita sebab belinya kereta, kita sebab beli belon apa semua. Because nya akan build anything out of this Lego build. I give you one example. 30 years ago, the only dragon that I get to play from Lego set is this one. This is a very old dragon yang kecil. Tapi waktu main kecil apa hal kecil gila dragon tu. So 30 years has passed, teknologi ada nolong juga apa semua. Now I get to enjoy this dragon from Lego. This is built totally from Lego. Di bola. Sayapnya pun boleh. Much more realistic lah. Ada, memang ada. But because of the beauty of Lego building system now, you can actually you can modify it. Mungkin katalah you hilang part tu, you can do something, you build something to gantinya pun design lah. You can buat apa aja. That's right. Yeah, always I would say building Legos are always a evolving process. Tapi benar kadang-kadang saya dapat logik ya, betul. Macam I give you example. Mun kami build, kami ada schematic, kami ada design yang semua, whether design diimpun or design yang memang official lah. Bila kita build ya sekejap aja. But let's say kami nak mula slight modification lah tu, macam ni kami nak tanam pokok kami nak mula atap kena tu. Benda yang sebenarnya stepnya maybe take me around 30 minutes, tapi because kita pun creative process of overthinking stuff sometimes, nak mula can take 5 hours. Tapi satisfaction is always bila you siap then satisfied. Memang satisfied. For me, don't ever stop playing with Lego. Umur kami kena tu dah 42. I was introduced to Lego around the age of 6 years old. Even kami dah umur 42, kami masih main Lego. Okay. And I've met guys who are actually in their 70s, tua dari kami, who are hardcore serious Lego collector. Tapi yang kita rasa macam full circle, you know, because tak langgar minyak yang umur biar main Lego, orang tua umur 70 lebih still main Lego. It just shows that if semua ada minat yang sama, asalnya minat je lah yang penting sebenarnya. That will prevail. Ini my advice is like bila nak start, untuk those that belum pernah try Lego, try Lego. Olah aja. Then they will find the satisfaction, the fun of building Lego. Yeah.
kembali lagi dalam Borak Teh Peng. Seperti yang kita tahu, Marzella, Gas, even Nurul sendiri pernah makan di kedai makan Juseng, sebuah kedai makan yang terkenal di Sarawak, khususnya di Kuching, kerana dari sudut budaya dan perspektif masyarakat itu sendiri. Jadi pelbagai budaya seperti Melayu, Cina, India, Bumi Putra suka menikmati roti bakar, laksa Sarawak, teh tarik ais, kopi ais. Kata orang perfect breakfast. Betul tak, Gas? Betul. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, saksikan VT ini. Unity, very friendly lah. They can sit together, eat together. The store ada Malay, ada Cina lah. The food, Malay food also got, Chinese food also got. So got mee, chicken rice, and then Malay one is mee Jawa, laksa, mee goreng, and nasi ayam. The famous one is nasi ayam and mee Jawa. The Malay store lah. The one is only Malay and Chinese, right? Yeah. One only 3 stalls. Actually, it's 4 stores lah. 2 stores is operated by the same owner. Malay, they have mee Jawa, laksa, and nasi ayam. Sebabkan kami bukan orang situ, kami dari Seratok. So, mun ada pergi ke situ, akan singgah situ lah. Tapi dalam masa sejak PKP nang lama dah saya dah singgah situ. Dalam tahun tu asalnya baru 2 kali lah ke situ sebelum PKP dengan tutup lah. Jadi bila tak datang Kuching, ada dekat tu menjadi pilihan utama kita. Menjadi pilihan utama sebab tapi mun datang Kuching hujung minggu kan lagi Ahad yang tutup memang terlepas lah. Masa memang saya dapat nak pergi lah. Jadi bila tak nangga teh tarik tu nak, apa yang kita rasa keunikan yang ada pada teh tarik tu? Buihnya yang melimpah ruah. Rasanya sedap lah. Okay, jadi keunikan lain, contohnya keunikan perpaduan yang ada di kereta. Boleh kita, pendapat kita lah macam ni. Pertama sekali Mek datang situ di Mbak dan husband Mek. Yang unik kat situ, masa yang kan crowded, meja kita duduk sama. Si kisah Chinese, Iban, Melayu memang duduk semeja. Mun masih ada ruang memang duduk sekali. Setidaknya macam si Eran lah kita duduk sekali. Mun tempat lain mungkin apa hal duduk sekali tu. Dari situ memang terkejut juga lah mula-mula, lepas yang memang dah biasa lah. Ni kami order roti bakar. What's the name of roti bakar? Roti kahwin. Roti kahwin. So selalu masa kami datang sini, kami selalu order roti kahwin dengan kopi tarik. So, yang tu yang pilihan kami lah untuk sarapan pagi. So berapa kali kekerapan anda pergi ke kedai ini? 2 sebulan lah. Tapi lepas COVID, sekarang baru kami datang lah pertama kali. Okay. So what do you think about keunikan yang ada di kedai ini? Basically yang tu I'm not really sure kerana sebelum ni saya datang pun kerana dia yang telah recommend kepada saya untuk datang sini. Saya jarang. Tapi so far saya rasa semuanya okey dekat sini. Memang memuaskan lah untuk datang ke sini. Jadi kalau dari sisi dilihatkan, kalau di sini ada Melayu, Cina, Iban. Jadi apa yang rasa bangga. Satu paduan yang ada di kedai ini. Kerana sebab tu yang kami suka datang kat sini, kerana dia selalu cakap kat sini kami ada multiracial. So dekat tempat lain jarang lah untuk kami tengok macam tu. So dia selalu cakap sebab tu kami suka tempat ni. Macam kami boleh tengok sini kami ada Chinese, Malay and other race as well. So sebab tu kami suka datang sini lah. Okay, menu pilihan bila kita datang ke dia tu? Teh tarik panas dengan roti kahwin RM5 lah selalunya. 5 sen. Okay, berapa kali kenapa kita makan di kedai tu? Selalunya dalam seminggu ada 3 kali. Orang pula mau ikut setiap hari ada. Tapi selalunya nanggal lah. Isnin ataupun Rabu, Jumaat, selang sehari lah. Selalu tak ya. Kita nanggal di kedai tu naknya ada Melayu, Iban, Cina. Jadi apa pendapat kita tentang keunikan yang ada di tempat tu?
Okay, untuk bagi kami lah, mau menangga ultimate racial harmony nang di situ lah. Because kami always di situ, so selalunya nangga Melayu ada, Cina ada, Iban, Bidayu, so semua ada di situ. So basically, Munok Madah berpaduan kaum mana anang di situ lah tempatnya.